Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Kalau contohnya berfikir daripada sudut investor, gold ni tak bagi pulangan, tak bagi dividen, tak bagi interest. Kalau dia simpan dekat currency, kadang-kadang kita akan dapat interest. Betul? Akan dapat interest kalau kita pegang kat currency untuk carry trade dan sebagainya. Tapi untuk cerita gold ni, yang menarik dia, investor dah tak risau dah tentang letak duit dekat gold tak dapat interest. That's why dia orang pegang gold. Dan seiring dengan tu, equity, pasaran saham pun dalam keadaan menaik. Pasaran saham naik diikuti juga dengan kes COVID yang dekat California melepasi 10,000 dan yang kedua dekat Florida pun dah 9,000 lebih sekarang. So benda tu agak merisaukan kepada semua sekali. Second wave untuk COVID-19 amat apa kata dia punya signal tu dah macam kau-kau dah. Semangatnya Ahmad Shah. Ni memang semangat ni. Sebab saya kan masa grand webinar tu kan bercagahan pendapat dengan Zuli kan. Zuli cerita pasal apa yang dia nampak kepada market yang lebih bullish. Okey, yang saya nampak ini hanyalah bersifat korektif. Okey? Bersifat korektif, maksudnya bersifat dia naik dalam keadaan sementara saja, kemungkinan boleh jatuh lebih rendah daripada COVID hari tu. Daripada bulan 28 Mac, COVID paling peak 28 Mac masa crash hari tu. So apa yang saya nampak adalah second wave yang apa kata dia punya signal tu dah bucu-bucu dah macam-macam signal, petanda-petanda kecil tu dah ada dah. Tunggu wave 2 tergolek. Kalau wave 2, senang ceritalah, banyak negara tak mampu nak cope second wave. Okey? Sebab apa yang saya percaya lagi, kenaikan dengan polisi negara, kebanyakan negara dalam melonggarkan polisi, interest rate rendah, ada package macam-macam, macam US dah sampai kepada 3-4 trilion, Euro minggu lepas baru announce pasal dia punya stimulus package dalam 750 bilion euro. So benda ni, apa yang saya nampak adalah bersifat untuk push kepada harga saham, harga equity. Itu dia. Itu yang saya nampak dan apa yang saya faham. Okay? Dan bila benda tu dah macam exhausted, dah macam dah okey lah, dah sampai atas dah naik, dah tinggi, equity dah naik semua sekali. Next, adakah inflasi mampu lagi untuk stable seiring dengan kenaikan ataupun dengan polisi yang longgar semua sekali negara. Okey, kita tengok daripada segi sudut inflation. Okey, apa yang saya nampak adalah memang jatuh. Inflasi jatuh lah, inflasi akan naik, harga akan pasti mahal. Kalau cuba, siapa kat sini, sekejap kita nak petik apa situasi dia. Korang kat sini ada tak yang streamer yang nak cari webcam ke, nak cari apa lagi mikrofon ke, ada tak? Ada tak yang bekerja daripada rumah, yang nak kena ada equipment office benda bagai semua, ada tak? Ada siapa? Cuba korang pergi, kalau contohnya kalau kat Johor ni, pergi dekat Plaza Pelangi tau. Saya pergi, tanya, diorang kata demand terlalu tinggi tapi supply tak ada. Bukan tak ada, maksudnya supply tak mencukupi. Itu menyebabkan kalau korang boleh search harga untuk Logitech punya webcam, okay? Webcam punya Logitech apa benda Scene 902 kot. Okay. Harga dia sebelum PKP, kamera Logitech tu, betul kan? Logitech tu sebelum PKP harga dalam bawah 200 lah, 180, 160. Selepas masa PKP dah keluar, orang dah keluar PKPP ni, belum PKPP, PKPB bersyarat. Yang tu, yang ketiga tu. Saya pergi tanya lagi, okey, harga untuk tu sekarang RM600. Alright? Nampak harga dah berlaku gila-gila babe, naik daripada 100 lebih naik ke 600. Alright? Saya sapu je Razer Kiyo punya kamera sebab kamera lain semua dah habis.
Semua sekali dah habis, so saya sapu je apa yang ada dan daripada orang kedai tu sendiri cakap kemungkinan harga apa yang ada sekarang ambil je. Sebab kita akan kekurangan supply. Alright. Tu dia yang berlaku sekarang. Dan bila saya pergi ke IKEA pun, barang-barang dekat IKEA pun semua sekali dah kehabisan barang. Maksudnya, apa sebab banyak kosong ni IKEA ni? Macam tu lah. Loyak banyak je ada kan. Itulah sebab ni kat Johor. So kekurangan barang kot. Tu yang berlaku. Dan apa yang saya nampak lah daripada segi structure pun apa yang Zuli lukis ni, kita tengok S&P 500 dia kita tengok daily. Alright. Yang ini saya hanya nampak dia bersifat kemungkinan hanya bersifat korektif. Yang ni 3 kan. Dia apa tu flat. 1, 2, 3 jatuh bawah. Okey. Ni kalau dia naik atas ni mungkin boleh ni boleh flat lagi pattern ni. Sini kalau Zuli target atas ni pun boleh jadi flat. Dia boleh turun jauh lagi ke bawah. Kalau ini saya assume sebagai flat. Okey, kebanyakan apa yang equity yang Zuli lukis ni memang betul secara teori apa benda yang dia buat ni sama betul. Tapi apa yang saya nampak ada kemungkinan untuk dia jadi flat dan turun lebih rendah daripada 28 Mac ni. Alright, tu yang saya tengoklah. Kalau kita lihat sekarang pun kes satu dunia pun dah start spike balik. Even dekat Malaysia seminggu dalam masa seminggu ni pun dah 100 lebih. 120, 130 untuk seminggu yang punya kes. So mungkin ada juga possibility benda ni adalah bersifat retracement lagi. Dia bersifat correction. Sebelum dia melakukan another low. Tu saya punya view lah. Zuli punya view adalah tengok ni. Jatuh tapi dia akan view ke naik. Apa yang saya nampak adalah ni adalah view untuk jatuh lagi. Tu view yang berbeza. Korang boleh tengoklah mana-mana view yang korang suka. Faham ni semua merah ni yang penting. Okay. Gold dah hijau semua. Kita akan tengok monthly. Okay, untuk gold saya amat tertarik kalau untuk cerita pasal gold lah. Macam hari tu saya sembang. Untuk gold, apa yang saya nampak adalah dia akan break. Okay, break. Dan selepas break, kita akan ada nampak satu penurunan yang agak gangster jugalah. Dia turun jatuh sampai ke bawah dan kita nak lihat ke manakah next move dia. Okay, tunggu. Ni gold siapa yang dah buy ni hati-hati. Korang boleh cari dekat mana profit yang nak diambil. Okay. Gold, untuk gold. Saya memang nampak dia memang sampai satu level dia akan jatuh. Dah sampai dah dekat-dekat dah ni. Sekarang dah break ni Zuli lukis 1901. Sekarang dah 1932 kot. Mana 1931. Paling tinggi 1941. Ni dah maksudnya dah extend lah. Dah breakout dan extend. Untuk gold. Dan apa yang saya nak lihat adalah another jatuh untuk gold. Okay, dan timing dia tu yang cakap hati-hati untuk minggu ni. Minggu ni 31 Julai betul-betul tutup hari Jumaat. Okay, betul-betul tutup hari Jumaat. Betul-betul penutup minggu dan penutup bulan. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni? Apa soalan? Saya nak sharekan pasal ni dulu. Untuk minggu lepas, kita ada set up sebiji je GBP Chef. Kita buka sekejap Kita ada satu je, sebiji je set up. Ni GBP Chef. Ni kita sell kat atas ni betul-betul sampai ke bawah sini. Alright, dalam 140 pip dan dia bounce balik ke atas. Okay, boleh ni untuk GBP Chef sebiji je minggu lepas kita ada. So kita rekodkan 3.38 dan close 1.04. Ni result kita untuk GBP Chef dan keseluruhan kita punya performance untuk apa panggil ni? Untuk
untuk kita punya sistem ni 0.64, winning percentage kita 69%. Okey, kita punya benchmark expectancy by week adalah 0.64. Okey. Dan untuk by position 0.59. Sekejap saya tambah satu lagi. Tambah. Okey. 0.60 untuk by position. Alright, ni untuk kita punya rekod lah. 0.64 dan expectancy untuk weekly adalah 0.65. 75% winning rate dan minggu data dia adalah 8. Untuk minggu kelima saya tak rekodkan, saya rekod 1, 2, 3, 4 je. Okey, apa lagi ya? Untuk EA pun cantik pada minggu lepas. Okey. Euro JPY tutup pada 0.11. GBP CHF 0.38. $38. Yang ini $16. Yang ini $2. Okey, total keseluruhan pada minggu lepas adalah $67. Okey, korang dengar tak? Sekejap ada yang tak dengar? Saya cakap seorang-seorang ke? Test. Muhammad Zamani, Ramzam, boleh? Asri? Faizal? Okey. Ken, boleh sekejap type. Ada yang tak dengar? Okey. Yusri boleh? Okey. Ni tadi apa jadi? Sembah kat mana? Yang ni pasal EA ni. Cuma yang tak bestnya adalah sekejap saya tunjuk lah. Saya ada best dan tak best. Ni apa lah? Ni saya dah masukkan Euro JPY. Apa ni? Buy. $4 dah untuk hari ni. Okey. Ni apa? Ni AUD JPY. Okey, berapa dolar tu? Negatif negatif 2. Ni. Ni GBP CHF. Saya check buy. Okey. Lepas dia close position, saya on the PC pada petang tadi. On the position, dia close kat sini. Kalau saya on lambat sikit pukul 6 ke pukul 7 ke, kan menarik kat sini dia close. Tamak sikit. So open dia dah kat sini. So dia terus close position. Dapatlah $38. Ni untuk apa ni? GBP CHF pada minggu lepas. Okey. Apa lagi ada? Ni GBP JPY, kita ada satu position tengah running, baru 3 sen. Ni apa? Ni Euro USD tak ada. Berapa banyak ni ada ni? 1, 2, 3, 4, 5. Dah terlebih lah. Terlebih. Okey, ni apa ni? Ni CHF JPY hari Jumaat. Hari Khamis. Hari Khamis punya cerita stop loss atas, tempat entry, TP. Okey. Yang hari sebelumnya turun, lepas tu pergi ke stop loss. Hari Selasa stop loss. Hari Khamis dia punya setup ni pergi ke TP. Alright. Ni guna apa? Pivot dan juga divergent. Pivot dan divergent ni dia punya teknik lah. Teknik pivot dan divergent. Power. Tak, dia biasa je. Teknik semua biasa je. Dia hanya kita rekod kan. Dia disiplin kita. Disiplin sebelum kita masuk market, apa condition yang kita nak ikut. Itu je. Condition dia susah ke senang ke, kita sendiri yang buat. Yang ini senang je. Yang ini tunggu divergent. Ni ATR topik yang sebelum ni. Okay, kita tunggu divergent. So ambil MACD kita tunggu divergent. Yang ni ni 15 minit. Ni. Divergent kan. Hari Khamis. Tu yang kita entry kat sini.
Kalau kita cari peluang untuk sell lah. Okay. Ni dia. Divergent tu boleh explain sikit tak? Ni divergent ni. Ni. Okay, Abdul Aziz. Ni. Tengok ni. Yang ni kan menaik. Harga menaik. Okay. Yang ni harga dekat indikator ni pula menurun. So, nampak benda tu tak selari. Bila tak selari, itu memberikan satu signal. Kemungkinan price akan melakukan penurunan ataupun melakukan reversal. Itu signal dia. Okay. Dia buat reversal ke tak? Macam ni. Macam ni kita buat sebelum ni. Macam ni. Yang ni kita nampak divergent. Ni daripada sini. Okay. Daripada bawah sini kita dah nampak. Ni contoh ni satu. Ni satu. Ni menaik. Yang ni menurun. Pasti next dia akan ada penurunan. Okay, dia turun. Okay, next. Kita tengok daripada sini sampai ke atas tu. Sini sampai ke atas ni. So, kita nampak ada divergent. Memang betul ada divergent dan dia melakukan penurunan. Betul dia melakukan penurunan. Kita tak tahu penurunan dia banyak ke atau sikit. Tapi kalau kita ikut ke sini, sikit dia turun. Yang ini pula, dia ada divergent. Okay, ada divergent. Ini divergent. Sampai ke tempat yang kita nak entry, okay. Dia turun sampai ke target kita. Alright. Sampai ke target, sampailah. Kalau tak, kena stop loss. Macam ni dia turun sikit, lepas tu dia naik. Kena stop loss. Kena set MACD. MACD antara benda yang indikator yang saya suka gunakan. MACD ke awesome oscillator ke, apa-apa yang beroscillate dah bawah tu. Saya suka guna MACD. Nak guna AO pun boleh. Tak ada masalah. Okey? Boleh tu dia. So kita tunggu dia lah. Yang ni kita tengok macam mana. Ni lah saya nak cakap sayang ekosistem je lah. Kalau dia dah sampai untuk dia close, dia close. Close bentuk macam ni. Ni macam ni AUD JPY. Kita tunggu je lah. Ni Euro JPY. Tak sampai ke target kita lagi. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Minggu ni ada apa? Minggu ni, jom kita tengok Forex Factory. Kalau tengok daripada hari ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa yang besar. Okey, dan pada hari Rabu nanti ada CPI untuk quarterly. Pending home sales untuk di US. Kita tengok ada kejatuhan. Lepas tu ada FOMC statement. Paling besar news. Paling besar kalau daripada economic calendar pada minggu ni adalah FOMC. Okey, tu antara cerita paling besar. Adakah, dia soalan dia adakah yang ini, sekejap kita tunjukkan. Dia dah tukar drawing Dia break. Okey, dah tukar drawing. Okey, adakah di bawah ni dia akan naik ke atas ataupun tidak untuk ni USD index sekarang dah sampai ke bawah kawasan support. Kita lihat adakah benda ni akan bounce balik ke atas ataupun macam mana pada minggu ni. Minggu ni penentu untuk USD untuk dekat FOMC tersebut. Okey. Dan kita ada apa lagi Advance GDP quarterly di US negatif 35 jangkaan, maksudnya memang teruk berbenur ni di US. So ini yang mendapat perhatian market pada minggu ni. Itu yang salah satu faktor yang menyumbang pada kelemahan US. Okay, ada lagi data inflasi di US. Senang cerita pada minggu ni macam cerita US banyak cerita US punya ni news untuk US. So kita lihat ke mana hala tuju untuk US pada minggu ni. GDP pun menunjukkan teruk betul, negatif 35 rasanya rekod macam ni gold naik. Tak, sekarang dengar USD dalam keadaan supported. Maksudnya dia dalam keadaan dah sampai support, bukan supported, dah sampai support.
dan kita lihat adakah support tu dia akan break ke bawah lagi ataupun dia akan bounce. Okey, untuk gold ingat tau, semua sekali negara dah tak interest rate rendah. So orang cakap, aku nak labur dekat contoh dekat pasaran currency ke pasaran lain-lain ya yang ada pulangan, itu berisiko. Dan pada sekarang ni untuk carry trade semua sekali dalam keadaan interest rate rendah. Kalau letak dekat gold pun macam tak ada beza. So diorang parkkan duit banyak dekat gold. Supaya diorang punya duit dalam keadaan terjaga daripada uncertain, benda-benda yang tak pasti dalam pasaran. Okey Abdul Aziz, boleh? Boleh? Gold memang dia ada demand dia sendiri. Lagi-lagi pada waktu sekarang. Lagi-lagi pada waktu sekarang yang boleh dikatakan sebagai salah satu instrumen yang kalau kita park duit tu cantik lah. Walaupun tak ada pulangan, sebab benda lain pun pulangan sikit. Okay? Diorang tak perlu risau. Ingat, diorang berfikir kepada benda yang berisiko, kurang risiko dan kepada pulangan. Okay? Yang lain, chef kepala lemah, itu je lah. Dah. Kita tak ada trade idea. Belum masuk trade idea kan. Kita masuk sekejap Kejap. Kita tengok slide berapa muka surat. Mana slide? Oh, slide 12 muka surat. Okey, sikit. Jom kita masuk trade idea kejap. Okey, kejap mana tekan ni. Alright. So berdasarkan daripada apa yang kita plan pada minggu ni, okey, apa yang kita plan pada minggu ni adalah yang ini buy yang ini, sell yang ini. So kita padankan apa? Euro USD. Okey, sekejap. Mana Euro USD? Ni Euro USD. So kita ada banyak juga, kita buka 8. So Euro USD apa yang kita nampak dekat Euro USD, kita nampak dia tengah naik. Kita cek peluang untuk buy. So harga tahun ni pun dah break Rasa dah break. Dah break harga tahun ni untuk apa ni? Untuk Euro USD pun dah break. USD teruk betul lah. Rasa sebab GDP faktor GDP yang dijangkakan negatif 35. Next level atas. Ada lagi tak? Ni paling tinggi lah untuk tahun 2018. Okey, tu untuk kita punya resistance, kita punya support di sini satu. Bawah ni satu. Yang dekat-dekat dekat sini dan dekat bawah ni. Okey. So kita buka ni. Sekarang apa pattern yang korang nampak? Kita cek peluang buy. Sekarang tak nampak apa-apa pattern dia tengah menaik. Dan untuk correction pattern, bukan pattern. Correction pattern tak nampak apa-apa. So apa yang saya nak, saya harapkan adalah formation yang ini berlaku. Okey. Kalau bentuk macam ini, baru saya rasa okey, menarik benda ni. Saya nak cari buy kalau bentuk ni terjadi. Okey, Euro USD. Sekarang untuk USD sama sekali dalam keadaan yang agak lemah untuk sekarang ni. Okey, untuk Euro USD inilah formation yang saya tunggu. So next adalah apa nak? Euro JPY. Okey, jom. Apa ni? Okey. Sekarang Euro JPY. Euro JPY okey, nampak macam menarik. Kita cari apa? Buy.
Okey. Alright. So ada lagi tak? Ni support dan resistance. Simple je. Korang markingkan je. Mana yang korang nampak ada tempat U-turn tu. Kau markingkan. Dan ni kita hanya menunggu kepada kepada bentuk yang nak cari buy. Alright. So 3, 5. Okey, cantik-cantik. So kita dah ada Kita tunggu bentuk ni. Okey. So kita tunggu yang ini rasa dia akan naik lagi. So tunggu satu lagi. Yang ni korang tunggu yang ni ada satu lagi. Pastikan dia tak break atas tu lah. So tunggu yang ini letak dekat mana dia pergi. Let's say lah atas ni Atas ni. So inilah bentuk yang kita tunggu. Kawasan mana yang nak cantik kat sini. Kat sini kita cek peluang untuk buy. Long position untuk apa tu? Untuk Euro JPY. So koordinat 124 32 124.32. Okey. Ni je kan target yang kita ada, yang terdekat. Dari sini risk reward 3. Okey. So kalau contohnya dia naik berjaya sampai atas ni, cantik lah. Maksudnya kena dengan apa yang kita teka. Apa yang kita predict. Alright, ni untuk Euro JPY dan bawah sini stop loss, sini tempat kita punya entry. Okay, next, apa lagi dia? Korang nak apa lagi? GBP USD. Nak apa? GBP USD boleh? GBP USD. GBP USD. GBP USD pun break lah. Apa salah tak nyala? Okay, ni GBP USD. Okay, kita ada resistance kat atas tu dan sekarang kita nampak ada support dekat bawah. Okay, dan apa yang kita nak tunggu? Ada tak pattern yang korang dah nampak awal? Correlation pattern yang awal, tak ada Tak ada kan? So, kalau tak ada, korang hanya tunggu 3 wave correction. Tunggu je lah. Sini ke. Okay. 3 wave punya correction. Yang ini. Tunggu dia buat macam ni. Tunggu buat macam itu barulah adalah sinar sikit untuk masuk GBP USD. Okay, last. Besok kita sambung lagi. Untuk apa trade idea yang ada. GBP JPY, okay, dah sampai support. Right, GBP JPY tu kita cek buy juga. Okay. Setakat ni baru satu ada. 1 euro JPY. Okay. Ni pun sama. Ingat tadi. Yang ni 1, 3. Korang tunggu dia naik dulu. Tunggu naik. Lepas tu baru melakukan penurunan. Okay, so kita ada ni. Sini. Dan juga atas ni. Okay. So area yang menarik adalah dalam sekitar sini. Kenapa decide buy?
Kenapa decide by GBP JPY ni kita punya plan. GBP JPY. Okey? Syukur. GBP pada minggu ni untuk monthly pun kuat. Untuk weekly pun dia antara yang kuat. Okey, untuk JPY dua-dua monthly dan weekly pun dia lemah. Alright. Ni kita follow, senang cerita lah, kita follow trend berdasarkan pergerakan semasa. Faham? Kita follow trend berdasarkan pergerakan semasa. Tu dia. Okey, dalam decide nak buy and sell tu kita buat macam tu. Boleh syukur? Euro AUD kalau daripada plan kita tak ada tau. Euro AUD tak ada. Sebab dua-dua ni neutral. Abdul Aziz, boleh dua-dua tu neutral. Okey, kalau GBP JPY ni yang kita punya plan. So kalau korang nak buy, tunggulah bentuk tu. Kalau bentuk tu jadi memang cantik lah. Aduh, kena tulis juga. 136 36.37. Stop loss bawah ni sikit dalam 1330 ke. Buatlah juga 340. Okey. So dalam area tu. Ni kalau ni jadi cantik lah. Okey. Tapi kalau yang ini boleh tak nak ambil yang ni? Sekejap kita tengok kat lower sikit. Tu. Okey. Tak cukup lagi Okey, boleh. Okey, dah ada. So kita tarik pada sini, di atas, sini dan atas sini. Alright, ni untuk GBP JPY. Ni bentuk dia. Boleh? So sama juga area. Tak ada banyak beza. Sekejap, ada dua ni. Saya buang satu. Okey. So area yang kita tu sebelah sini. Okey. Sebelah sini dekat kawasan 1. Ni. So kita tunggulah. Ni tunggu dia jatuh turun, lepas tu baru kita check peluang buy. Tu kita panggil sebagai satu correction pattern. Kita ambil yang correction pattern je. Bahagian tu. Kita tak ambil satu wave lengkap. Kalau wave lengkap kita boleh tengok Juli punya ni. GBP JPY. Oh, semua sekali mega. H4. Okey, dah besar ni. Kita buka H1. Juli punya GJ. Okey, dia ni bila ni? 27 sekarang punya harga. Okey, dia melakukan kenaikan, lepas tu dia melakukan penurunan 134. Sekitar 134 sini kita punya area kita sini kan. Harga turun sampai ke area sini. Okey, sama lah. Lepas tu dia melakukan kenaikan. Tengok dia naik kat mana? H4. 2, 3. Ui, jauh. 3. Jauh Dia apa ni? Naik, trend menaik ni rasanya. Sekejap. Macam dia buat trend menaik tapi asal dia colour merah. Naik. Lepas tu turun. Kejap. Di daily pun tak cukup. Weekly kot. Dan dia tunjukkan menurun. Yang ni. Ni menurun 1, 2, 3. Maksudnya trend untuk Zuli, Lukis, GBP, JPY ni di time frame yang besar tadi adalah menurun. Okey, structure dia dah menurun. So tadi hampir sama kepada Zuli punya current structure. Tengok carta entry EU yang tadi lupa catat. Ni EU. Hilang dah. Pangkal hilang terus. Sekejap apa tadi kita lukis? Kita tarik ni kan. Ni kita tarik ni. Kita tunggu yang ni. Ni you tunggu ni. Iswandi. Ni kita tunggu dia buat correction baru kita check peluang untuk buy.
Boleh? Ni trade idea kita. Kita hari ni kita payung 4 dulu. Lepas tu kita save. Trade idea. Berapa lah? Minggu 5. Week 5 baik. Week 5 Julai. Save. Okay. Besok kita lagi 4. Minggu ni banyak peluang. Sebab ada 6. Ada 6 currency yang beraksi. Okay, boleh? Jom kita ada lagi 15 minit. Jom kita masuk Ichimoku. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Cepat tanya dulu sebelum kita mulakan. Okey, tak ada? Okey, cantik. So, untuk Ichimoku ni, kita hanya cover bahagian signal. Alright? SOP yang kita belajar teknik Ichimoku ni adalah bahagian signal. Untuk kita dapatkan confirmation waktu bila nak entry, waktu bila kita tak nak entry, waktu bila kita dapat lihat trend, betul-betul kepada current harga semasa, structure semasa. Untuk kita tekan buy sell. Ni untuk Ichimoku. Tapi Ichimoku yang lengkapnya ada 3, maksudnya ada 3 kategori, iaitu melibatkan wave theory, time theory dan juga volume ataupun momentum punya teori. Okey? Kalau tak silap lah. Yang 2 tu macam betul. Time and structure. Tu dia. Tu lengkap, complete. Dan Ichimoku ni adalah salah satu indikator yang complete, yang menyeluruh. Semua ada dekat dia. Siapa yang nak mempelajari Ichimoku, boleh mempelajari dia. Dia lengkap keseluruhan cerita pasal chart, semua dia ada. Dia ada list dia, macam mana cerita dia. Okey, Ichimoku ni dicipta oleh Hosoda ni pada tahun 1969. Dia seorang wartawan kalau tak silap saya. Goichi Hosoda ni adalah seorang wartawan. Okey? Dia menunjukkan sokongan, rintangan dan mengenal pasti arah trend, menggambarkan momentum dan memberi isyarat dagangan. Okey, Ichimoku kalau maksud dia adalah sekilas. Maksud sekali pandang kita dah tahu dah apakah trend sekarang, apakah yang berlaku dekat chart sekarang. Okey, Kinko Hyo pula adalah satu jadual keseimbangan. Dia neutral, maksudnya balance, equilibrium state. Itu dia untuk Ichimoku Kinko Hyo. 3 tempoh masa utama digunakan untuk mengira 5 plot dalam Ichimoku ni. Setengah pedagang mungkin mengubah tempoh masa ini untuk menunjukkan perubahan dalam hari dagangan. Yang ini yang diklaim oleh Abrahamis. Daripada Abrahamis, kenapa dia ambil 9, kenapa ambil 26 dan kenapa ambil 52. Okey? Sebab dia kata pada waktu dulu-dulu, waktu trading adalah 9 hari seminggu. 9 hari seminggu pula. Maksudnya 1 minggu setengah lah. Dulu 6 hari. Hari bekerja 6 hari. Isnin sampai Sabtu, Ahad dia cuti. So itu 6 6 campur 1 minggu setengah. So 6 campur 3 dapat 9. Dan kini sekarang hari trading adalah 5 hari seminggu. 5 campur 2.5 dapatlah 7.5. Itu untuk sekarang. Ini yang diklaim oleh si Abrahamis. Alright. Sebab Zuli memberi pendapat yang berbeza untuk tempoh 9, 26 dan 52 ni. Alright. Dan next adalah 26. 1 bulan. Dulu dalam hari bekerja, maksudnya hari trading, maksudnya hari macam ni. Hari sebulan, hari trading adalah tolak dia seminggu ada, sebulan ada 4 minggu kan. So tolak dia 1 hari, 1 hari, 1 hari. 30 tolak 4 dapatlah 26. Dan untuk 2 bulan 2.5 tu apa? Hari-hari kan ni Abrahamis claim benda ni 1 minggu setengah. Tempoh 9 dia dapat daripada 1 minggu setengah. Dulu hari trading adalah 6 hari. So 6 campur 3 dapat 9. Okey? Tapi sekarang kan 5 hari trading. So 5 hari campur 2.5. Alright.
Dan tempoh 2 bulan adalah 52. Kini adalah 44. Okey. Dapat 22 macam mana? 2 hari Sabtu Ahad kali dengan 4 minggu, 30 tolak 8. Okey? Tolak 8 dapat 22. Okey, ni dapat tengkan sen. Tengkan sen yang color mana tu? Yang color tengkan sen, tengkan color merah. Okey? Yang color merah. Kalau tu dekat ni color merah yang mana yang ni? Saya masukkan satu untuk Ichimoku Ichimoku Cloud. Saya tukarkan ni color ni. Ni baseline. Conversion merah. Base biru. Saya buka tebal sikit. Okey, ni hijau. Ni nampak So, yang color tengkan ni, ni tadi yang formula dia. Ni, tengkan sen ni adalah 9, yang color merah tadi. Ni pengiraan dia puncak tinggi campur dengan dalam 9 batang candle. Okay, 9 batang, kita tunjuk graf lagi. Dalam 9 batang candle daripada harga semasa 9 batang. Okey. Lepas tu mana paling rendah, mana paling tinggi, campurkan bahagi 2. Dapatlah nilai yang merah ni. Alright, dalam 9 batang candle. Boleh? Ni. 9 batang candle bagi 2. Dapatlah ni. Dan satu lagi kijun. Yang color biru tadi. Kijun pula 26 batang candle. Dalam 26 batang candle, mana paling tinggi, mana paling rendah, campurkan bahagi 2. Okey. So dapatlah yang warna biru ni. 26 batang candle, paling rendah, paling tinggi, bahagikan 2. Dapatlah yang biru. Right? Okey. Dapat So next adalah yang color hijau ni. Yang hijau awan ni. Hijau awan tu pula, dia dapat daripada sen kaum span A dan juga span B. 52 tengkan sen campur 52 kijun sen. Okey, bahagi 2. Tengkan campur kijun, bahagi 2, dapatlah yang A tu. A tu yang garisan line tu ni line ni. Line ni yang awan atas ataupun yang awan yang bawah. Alright, dan puncak tertinggi bahagi dengan dasar terendah, dapatlah ni. Sen kaum B yang satu lagi tu. Yang mana yang kejap? Yang warna merah ni. Boleh? Yang ni hasil daripada yang 2 ni, campurkan bagi 2 dapat yang ni. Lepas tu atas bawah dapat yang bawah ni. Okey? Tu untuk teori dia. Untuk calculation dia. Yang A ni awan lebih cepat, yang B ni lambat. Plot kelima adalah cikau span yang color hijau tu. Ni, yang ini tekan, yang ini kijun yang color biru. Yang ini color hijau ni adalah dia letak color gold. Ni cikau ni. Cikau ni color gold. Kalau tadi yang dekat chart kita color hijau. Okey, ni awan. Ni ada 5 poin yang dilihat dalam Ichimoku. Okey? Cikau, tekan, kijun, awan. Tu benda dia. Apa yang dimaksudkan dengan sekilas pandang? Kita tengok awan. Apabila price berada di bawah awan, itu menunjukkan trend menurun. Apabila price berada di atas awan macam ni, itu menunjukkan price trend tengah menaik. Okey? Ada tengok awan ni. Tengok awan, tengok harga. Harga kat mana? Harga dekat bawah. Itu menunjukkan trend menurun daripada kita tengok dekat awan tu. Dan untuk yang latest ini, harga berada di atas awan. Itu menunjukkan trend tengah menaik. Okey, permainan dia. Lain macam menulis. Ni time frame pendek. Boleh. Time frame pendek kita nak pakai boleh, tak ada masalah. Cuma ingat, bila time frame pendek kita akan nampak banyak pertukaran
pertukaran tu apa tu? Pertukaran trend sekejap sangat. Sekejap tukar atas, sekejap tukar bawah. Untuk time frame pendek boleh je nak pakai, tapi banyak noise lah. Dan kita punya profit pun kecil. Maksudnya risk reward semua sekali, risk reward boleh. Cuma jarak TP kita mungkin kalau time frame H1 mungkin TP dan stop loss dalam 40, TP dalam 70 80. Tapi kalau time frame kecil lagi mungkin 15, dia makin kecil. Okey. Ni permainan dia. Ni senang je, tak banyak pun. Cikau tekan kijun ni. Ni benda basic ni. Contoh tadi apa tadi? Macam mana permainan dia? Okey, pertama sekali ini adalah mandatory. Yang paling penting. Itu harga dan juga awan. Apabila harga berada di bawah awan, itu menunjukkan trend menurun. Okey, itu syarat pertama. Okey, tulisan syarat pertama adalah price dan awan. Okey, yang itu pertama. Syarat kedua adalah kita lihat tekan dan juga kijun. Apabila tekan yang color merah ni berada di bawah kijun, ni, the cross di bawah kijun, itu menunjukkan yang ini tengok ni. Yang ni. Yang dekat sini. Dekat sini je menunjukkan itu adalah trend ataupun signal menurun. Okey? Yang tekan cross kijun ni, tekan warna merah, cross kijun warna biru, itu menunjukkan trend menurun. Okey? Faham? Dia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita lihat kepada cikau. Apabila cikau melepasi, contoh daripada sini, cikau ni lambat tau. Harga semasa kat sini. Cikau ni dia lepak lambat. Dia lembab sikit. Okey? Dia lembab sikit. Dia lambat. Dan apabila cikau ni dia cross dia daripada harga, dia menunjukkan confirmation kepada signal. Okey, ni contoh kalau kita kat sini nak buy, dia cross kat sini, okey, kita boleh cari peluang untuk buy. Point entry, exit. Point entry nak ikut mana dan exit nak ikut mana. Okey. Entry ikut SOP tadi. 1, 2 dan 3. Okey. Nak SOP yang keempat, untuk exit adalah apabila benda tu apa ni contohnya? Contoh tekan dia cross kijun. Tekan daripada atas ni dia cross ke bawah. Contoh kita buy kan. Dia cross ke bawah jadi macam ni. Okey, itu mungkin exit pertama. Okey, kalau benda tu tak bersusunan, kita tengok 1 2 3. Mesti dia ada ikutan tu. Kalau dia turutan tu, kalau dia tak buat dia, kita boleh exit. Tu salah satu exit dia. Okey? Ni yang berlaku ni. Contoh kalau ni cari buy kan. Cikau tu kita buy. Buy, apabila cikau cross body dia, itu ada confirmation buy. Signal mana? Kat sini. Okey, contoh-contoh kita nak cari buy ni. Price. Dah cross dah. Ini kita exit daripada apa? Kita exit daripada sell tadi. Sell kat atas ni kita exit kat sini. Siapa tu tadi? Ahmad Shah. Kita exit kat sini. Kita sell. Sell dengan gembira sampai ke bawah sini dia cross je. Okey, kita exit. Okey. Dan sekarang nak cari buy. Nak cari buy waktu bila? Price dah ada atas awan. Okey, syarat satu sah. Okey, next. Tekan atas kijun. Okey, syarat dua sah. Cikau cross daripada harga. So, syarat 3 sah. So, kita buy dekat sini. Kat sinilah kita buy. Okey? Itu contoh. Tapi paling cantik adalah kalau dia dapat buat signal ni apabila harga macam ni. Kita tunjuk betul-betul lah. Okey, contoh ni harga naik. Okey. Harga naik. Sekejap. Ada tak pertukaran trend rasanya dekat Euro GBP. Euro GBP. Okey kan betul? Alright. Ni contoh. Okey contoh. Ini kan. Kita price turun ke bawah. Buka time frame besar satu lagi. Banyak pula dah. Okey ni. Ni contoh korang nak cari peluang sell. Kan? Price okey, dia dah break out. Bawah awan.
Dah bawah 1 dah ni. Kita nak sell. Tapi ini tak berapa cantik. Yang cantik adalah apabila tekan ni dia cross daripada kidun. Macam ni. Kat sinilah tempat kita cari peluang. Ni saya markingkan. Ni. Dekat sini. Dekat sinilah tempat yang paling cantik. Itu dia buat. Okey. Ni dekat situlah tempat yang paling cantik. Ni. Faham ni dah cross. Kalau sel kat sini macam sel kat akar ni. Kita tunggu dia naik dulu. Okey, dan dia buat macam ni. Dia cross lagi ni. Okey, cantik. Baru kita cek peluang untuk sell. M5 sesuai ke? Ikut terpulang. Ingat tadi dah pesan. Semakin rendah time frame, semakin banyaklah noise. Okey. Sekarang Euro GBP, apa yang dia tunjukkan? Kat sini cek peluang untuk buy. Okey. Ni kita cek peluang untuk buy kat sini. Boleh? Merah, cross biru. So kita cek peluang untuk buy. Atas awan. Cikau pun dah cross harga. So kat situ lah kita cek peluang untuk kita buy. Boleh? Ada apa soalan setakat ni? Time frame yang baik, best yang tak banyak noise, time frame H4 dan ke atas. Tu paling cantik lah. Receive reward cantik, tenang, tak terlalu kerap sangat keluar signal. Stop pun boleh pakai, boleh. Apa-apa yang berkaitan dengan ada chart, kita boleh pakai indikator ni. Alright. Selalu buang je line tu. Mana lengkap. Kita tak boleh cakap kita trade guna Ichimoku. Ichimoku complete ada 5 line tu. Okey, ada apa soalan lagi? Okey? Ada apa lagi? Kita raya hari Jumaat Sabtu kan? Modal bawah 50 boleh trade position 0.01. Position ni pos laju. Position size calculator. Apa perlu diperhatikan? Ada yang hujung bulan tadi. Okey. Apa yang perlu diperhatikan hujung bulan? Kejap jawab satu soalan tu. Tadi $50. Risk 100. Stop loss. Tak nak lah risk 100. Risk berapa? Ahmad Shah, $50. Adakah $50 kalau loss semua sekali meninggal? Okey, 25. So 50%. Stop loss. Kita ambil satu lah tadi. Mana saya letak kita? Yang di setup kan. So stop loss kita bawah ni dalam 90. Mana dia? 90 pip. Okey. So, itulah dia jawapan dia. Kalau account standard, selagi boleh tekan, selagi keluar 0.02 boleh tekan, boleh lah. Okey. Tapi saya memang tak recommend kalau ada 101%, itulah saya punya tak recommend je. Saya akan recommendkan gunakanlah micro lot. Okey. Micro lot kat sini 2.7. So korang punya lot boleh main banyak lagi. Paling kecil untuk micro lot di SM 0.01. So ada 277 entry lagi korang boleh entry. Punya lah banyak kan. So kalau boleh bukalah account micro. Jangan gunakan account standard. Kalau capital bawah daripada $1,000 ke $10,000, tak payahlah guna account standard.
2.7 tu apa? Ini lot size. Ini. Ni lot size. Ni. Ni lot size ni. Ni. Faham? Ni. Kalau tu micro lot ni micro kan. Mana micro ni? Chef JPY micro kan. So 2.77. Tu dia. Tu maksimum. Tekan je buy dah cukup. Insaf, jangan buy lagi. Okay? Kena request, create je lah. Create je account. Sekejap mana tadi? SM. Okay, tekan kat SM. Okay, tekan je kat SM. Ni open additional account. Open additional account kat sini. Tekan je kat sini. Buka account micro. Tekan ni. Tekan lah. Yang ni pilih MT4. Sebab saya biasa MT4 add micro. USD. Leverage. Account. Dah. Dah tolong tunjukkan dah. Sedap nampak balance lagi. Yahudi betul. Ni akaun yang saya tengah run. Gunakan ni. Akaun manual dekat akaun lain. Okay. Akaun manual tak trade dekat tu. Tak guna. Tengok dah terajar dah. Guna tu. Tapi kena guna handphone wife lah. Padahal suami dia yang tolong trade. Kalau kantoi tak dapat bonus. Jangan bagi tahu dengan SM. Bagi tahu SM kena tarik bonus semua. Okey, ni yang kita buat robot tu. So saya masukkan berapa? 400 hari tu. Sekarang dah berapa? 200. Ni daripada bila lah? Daripada 3 minggu lepas 5 minggu lepas. 1, 2, 3. Ni akaun untuk simpan profit. Withdraw kan tolak. Ni akaun yang tadi kata buka sampai 5. Rupanya dah 5 dah jalan robot. Okay, ni profit. So yang profit $16, $11, $38, $2 nanti saya akan transfer ke dalam ni. So daripada $400 saya dapat buka sepatutnya 4 akaun dia. 1, 2, 3, 4. Tapi dah sampai ke 5 akaun sebab dah ada profit lebih. Okay, tu dia saya main run gitu je, pusing-pusing. Ni masukkan dalam ni. Ni profit ni semua sekali masukkan dalam akaun A. Faham tak? Tu dah jawab pengurusan dah ni. Yang ni untuk ni lah robot. Untuk manual saya guna akaun Y. Satu lagi. Tapi kalau kantoi bonus kena tarik. Lepas tu di abuse. Faham? Okay. EA ni confirm tak MC? MC insyaAllah. Tu yang kita tu je. Kita apa ni kata? Kita test performance dia berdasarkan daripada 5 minggu. Berdasarkan 5 minggu apa yang kita rekodkan. 5 minggu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dah masuk minggu ke-6. Ni lah dia punya hasil. Ada dapat $67, $33, $35, $28, $74. Okay. Macam mana nak transfer? Astaghfirullahalazim. Transfer macam gini je lah. Internet transfer. Ni internet transfer. Tekan je. Kat sini ada. Internet transfer. Masukkan akaun mana. Profit semua saya masuk dalam ni. Banyak yang MC setakat ni. Dan insyaAllah akan datang akan ada. Setakat ni tak adalah $100 kita negatif 1 lagi. Tengok tak ada negatif 1 lagi. Tak ada negatif 1. Kalau MC tu maksudnya dah $100 habis. $100 tu habis lah. Sekarang ni tapi dapat kecil lah. Tu saya cakap. Dia punya expectancy tak cantik. Sebab ni lah. Ni 0.37. Ni 0.14. 18. 0.08. 0.17. So dia punya expectancy dia tak cantik. Tak macam manual. Manual kita gunakan risk reward. Tengok ni. Tengok beza dia. 0.37, 1.01, 1.88. Tengoklah jawapan dia sini terus. Ni.
Ni kita punya expectancy trade manual. Trade manual kita boleh adjust risk reward kita, semua sekali. Untuk robot tu boleh, tapi berdasarkan prestasi sekarang robot tu, itulah prestasi dia. Right? Ni 0.64. Jauh beza dengan ni. Yang ini 0. Ni sebab ada data-data bawah lagi tak ada. So kalau tu bahagi lah. Ni campur ni, campur ni, campur ni, campur ni, campur ni, bahagi dengan 5. So average dalam 0.2. Itulah. Untuk AA ni 0.2. Boleh? So korang kena test, kena forward test. Tu saya forward test tu. Dah so kita sambung esok. EA ni tak bagi. Nak bagi ke? Esok lah hadiah Hari Raya Korban. Nanti saya kasih. Anggap je lah hadiah Hari Raya Korban untuk Ogos punya. Boleh? So esok lah. Esok saya share. Sebenarnya dah siap dah. Kalau siapa yang nak boleh PM. Nanti saya akan sharekan dia punya EA tu. Okay, PM dekat Telegram. PM tajuk dia Gaya Korban EA. Tu lah kita bagi tajuk tu Okay, nanti saya tukar edit nama dia. Okay, dah lah. Kita sambung esok. Terima kasih semua. Zul, Syukur, Ahmad Shah, Abdul Aziz, Ken, Faizal, Jin Jin Fei. Terima kasih semua. Assalamualaikum.